rukun, ya, rukun nikah tu berkenaan dengan siwa, kemudian perempuan. Perempuan tu lelaki kan, perempuan yang akan berkahwin, itu rukun yang kedua. Perempuan yang akan berkahwin disyaratkan beberapa perkara untuk menjadikan sesuatu perkahwinan itu sah. Syarat-syarat tersebut ialah yang pertama, tidak mempunyai halangan untuk berkahwin, seperti yang disebutkan ketika membincangkan mengenai perempuan yang haram dikahwini dan yang haram dipinang. Lah kan, perempuan tu kadang-kadang kita syarat dia kan kita kenalah kan, tanya kan, setuju ke tak setuju ke kan. Yang kedua, ditentukan jika wali berkata kepada pengantin lelaki, aku nikahkan kau dengan salah seorang daripada anak perempuanku, tidak sah akadnya kerana dia tidak menentukan anak yang mana satu yang akan dikahwini. Dia ada dua, kan? Aku nikahkan kau dengan salah seorang anakku ni, dia kata kan. Tapi kita biasa sebutlah anak yang mana dengan nama dia kan. Yang ketiga, syaratnya tidak dalam ihram haji atau umrah. Perempuan tu tidak dalam ihram, ya, sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Itu tiga syarat yang dikatakan perempuan dan lelaki, perempuan, lepas tu saksi, apa ni, wali, baru saksi kan. Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtubu. Orang yang berihram, lelaki ataupun perempuan, tak boleh berkahwin, tidak boleh mengahwinkan. Perempuan sama ada yang berihram ataupun tidak, dan dia tidak boleh meminang. Itulah syarat-syarat dia kan, syarat perempuan tu, yang nak kahwin tu. Maksud tidak boleh mengahwinkan ialah tidak boleh mengahwinkan perempuan, sama ada perempuan yang berihram ataupun tidak, sama ada menjadi wali atau mewakilkan kepada orang lain. Itu perempuan. Kemudian lelaki yang akan berkahwin pula, syarat juga kan. Syarat bagi lelaki yang akan berkahwin ialah bukan mahram kepada perempuan yang ingin dikahwini, yang tak boleh, yang diharami nikah lah kan. Yang kedua, lelaki tertentu. Jika wali berkata, aku kahwinkan anak perempuan aku dengan salah seorang daripada kamu berdua, buat ada satu adalah pengapit di situ kan. Cakap salah seorang kamu dua dah lah, kan. Mestilah ditentukan tu sebab dia sebut nama dia kan. Yang ketiga, sama jugalah, tidak berada dalam ihram haji atau umrah, kerana berpandukan hadis yang disebutkan tadilah kan. La yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtubu, yang tadilah kan. Itu syaratnya, syarat perempuan tu, syarat lelaki tu kan. Kemudian wali, maksud
Al-wilayah dari segi bahasa bermaksud kasih sayang dan pertolongan, maksud wilayah tu kan. Ini dijelaskan Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu wali. Wali itu ataupun penolong. Penolongnya, dapatlah ia kemenangan. Kerana sungguhnya golongan yang berpegang kepada agama Allah itulah yang tetap menang. Itu dia punya dalil je tentang nak menceritakan tentang wali itu. Itu penolong. Makna wali itu al-wilayah dari segi syarak ialah melaksanakan kata-katanya. Wali itu dia melaksanakan kata-katanya terhadap orang lain dan mengawasi urusan mereka. Maksud orang lain ialah orang yang tidak mampu mengurus dirinya dan orang gila serta perempuan balik yang berada di bawah jagaan wali ikhtiar. Itu wali biasa, bukan wali mujbir. Setengah ulama mentakrifkan al-wilayah sebagai melaksanakan kata-katanya terhadap orang lain, sama ada dia suka ataupun tidak. Termasuk dalam pengertian ini itu wilayah al-ijbar. Itu makna wali itulah kan. Apa dia wali itu? Wali itu penolong, dan wali itu juga yang melaksanakan kata-kata kepada orang lain. Karena dia berkata, dia melafazkan. Syariat menamakan orang yang mempunyai hak wali itu al-wilayah tadi sebagai wali. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safiha aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla wa falyumlil waliyuhu bil adl. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh ataupun lemah, atau dia sendiri tidak dapat merencanakan isi surat itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil. Nah, adilnya dengan benarlah. Surah Baqarah ayat 282. Ini tentang menceritakan apa dia wali itu. Apakah hikmah disyariatkan wali kan? Hikmah disyariatkan al-wilayah kepada kanak-kanak yang masih kecil, yang ni belum balik, dan orang yang tidak mampu mengurus dirinya, adalah untuk menjaga kepentingan mereka supaya tidak hilang, menjaga hak mereka dan mengurus urusan hidup mereka. Itulah tujuan disyariatkan wali itu. Kewujudan wali dalam perkahwinan adalah wajib. Sebab tu dia kata tadi rukun, sebab tu dia kata rukun. Ya, wajib adanya wali. Wali mestilah wujud dalam pernikahan seorang perempuan, sama ada perempuan tersebut masih kecil ataupun sudah baligh, janda atau dara, untuk mengendalikan akad perkahwinannya. Jadi pengendalian akad perkahwinan itu mestilah oleh wali. Seseorang perempuan tidak diharuskan mengahwinkan dirinya sendiri atau mengahwinkan orang lain
sama ada dengan keizinan wali ataupun tidak. Kalau nak kahwin, bila kahwin, dia sendiri bila jadi wali perempuan tu. Aku kahwinkanlah diri aku dengan tuan. Tak ada kan? Tak sah kan? Jadi ataupun dia menikahkan orang lain, tak boleh. Hukum ini meliputi sama ada dia mengijab atau mengkabulkan perkahwinan tersebut. Dalilnya ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang perempuan tidak boleh mengahwinkan seorang perempuan yang lain, dan dia juga tidak boleh mengahwinkan dirinya sendiri. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, kami mengatakan perempuan yang mengahwinkan dirinya sendiri adalah perempuan jahat. Setengah riwayat mengatakan ia adalah perempuan yang zina. Sebab tak sah, tak boleh kan? Kalau dia buat juga, dia dikira perempuan yang jahat lah, ataupun dia perempuan yang melakukan zina lah. Itu dia punya. Apa dia hikmah disyariatkan wali dalam perkahwinan? Apa tujuan dalam perkahwinan tu? Wajib adanya wali. Hikmah wali disyariatkan ialah adat yang baik mengatakan perempuan tidak sesuai untuk terlibat secara langsung dalam urusan akad perkahwinan. Ini kerana perempuan mesti bersifat dengan sifat malu. Itulah tujuannya. Jadi sebab itulah lelaki saja dengan lelaki, ya. Wali dengan pengantin lelaki. Dalil wajib wujudnya wali suatu seorang perempuan berkahwin. Apa dia? Hukum wajib wujud wali sewaktu seorang perempuan berkahwin adalah berpandukan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 232, wa idza talaqtumun nisa fabalawna ajaluhunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahun idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dan apabila kamu menceraikan isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu, wahai wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu, bersetuju sama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak. Dia nak rujuk kan? Dia cerai kemudian dia nak rujuk kan? Wali tidak boleh, tak boleh menghalang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ayat ini adalah bukti paling kokoh dalam mengambil kira kedudukan wali. Jika kedudukan wali tidak diambil kira, tentulah dia tidak kuasa menghalang perkahwinan. Sunnah juga menjelaskan perkara itu. Nabi SAW bersabda, tidak ada pernikahan melainkan dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika pernikahan berlaku tanpa kehadiran mereka, nikah itu batal. Yang tak ni, tak ada, tak sah. Ya, sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah tanpa wali. Itu tentang wali. Wajib adanya wali. Kan tak ada ayah, kan? Tak ada ayah, kan? Wali hakim, kan? Kalau ni anak tu lahir, kan? Lahir tanpa ayah, anak luar nikah lah, kan? Dia wali hakim. Ayah
Tak boleh ayah yang mula dia tu kan menjadi wali. Hukum berkahwin tanpa wali dan perkara yang menyusul selepasnya. Apabila seorang perempuan mengahwinkan dirinya sendiri tanpa wali, nikahnya dikira batal. Jika berlaku persetubuhan selepas perkahwinan, kedua-dua pasangan wajib dipisahkan kerana akad itu batal. Perempuan berhak, yakni wajib mendapat mahar misil, sama ada disebut dalam akad ataupun tidak. Itulah mas kahwin dia tu kan. Dalil hukum tersebut ialah hadis Nabi sallam, innama mura'atin nakahat bi ghairi izni mawaliha fanikahha batil thalatha marratin fa in dakhala biha fal mahru laha bima asaba minha fa in tasadaru fas sultan waliyyu man la waliyya lahu. Itu katakan wali sultan wali raja tu kan. Katanya mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa kebenaran walinya, nikahnya adalah batal. Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Nabi ulang. Nikah tu batal. Nikah tu batal. Nikah tu batal. Lepas 3 kali Nabi ulang. Jika berlaku persetubuhan, baginya mahar misil sebagai balasan menghalalkan faradnya. Jika mereka berselisih faham, sultan menjadi wali bagi sesiapa yang tidak ada wali. Semua juga ayah dia wali engkar, dia tak nak nikah anak kan, dia engkar, dia tak benarkan kan. Anak nak nikah juga, dia boleh mengadu ke pejabat kan. Jadi boleh wali hakim. Itu juga perempuan yang tak ada wali ni macam luar nikah tu lah, tu tak ada wali dah tu. Tu boleh dinikahkan oleh wali hakim, wali raja lah. Mereka yang bersetubuh hasil daripada pernikahan yang batal ini, yang ni perkahwinan tanpa wali ni, tidak dikenakan hukuman hudud kesalahan zina kerana adanya syubhah. Syubhah tersebut ialah ulama berselisih pendapat, berbeza-beza pendapat tentang kesahihan nikah tanpa izin wali. Hukum hudud digantung pelaksanaannya ketika ada syubhat. Walau bagaimanapun mereka dikenakan hukuman ta'zir. Amaran lah. Ta'zir tu amaran lah. Ta'zir ialah hukuman yang tidak termasuk dalam hukum hudud. Qadi menentukan bentuk hukuman yang mampu menghalang daripada berlaku dan memberi pengajaran kepada berlakunya. Ni kalau dah melakukan, dia dah bersetubuh tadi, tapi hasil pernikahan yang tak sah lah, ya, yang batal kan, tidak dikenakan hukuman hudud. Yang ni hudud ni tentang kesalahan zina. Hudud dia kalau zina macam mana? Kalau darah kan, apa hukum dia? Sobat kan. Kalau dah pernah kahwin kan, dah pernah berkahwin, hukum dia wajib. Kedudukan wali. Ya, kedudukan wali-wali menurut susunan. Wali-wali dalam perkahwinan adalah mengikut susunan seperti berikut. Yang pertama, bapa, abah kan, itu yang tentu. Kalau abah tak ada, abah meninggal, atuk atuk sebelah ayah kan, atuk sebelah ayah.
Yang ketiga, barulah pergi kepada saudara, ya, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Ya, saudara lelaki seibu sebapa. Itu yang ketiga. Mula ayah lu. Ayah dia tak mati, tapi dia stroke, bercakap pun tak boleh. Koma kan? Betul. Kan? Nak tentukan koma tu, nak adalah surat doktor. Ni pergilah pejabat balik, bawa balik borang tu. Bawa balik borang permohonan nikah tu, bawa balik. Bawa surat doktor tadi. Pejabat tanya atuk dah nyanyok. Atuk pun dah nyanyok. Tak boleh. Jadi nak bagi adik-beradik lelaki tadi, saudara lelaki sebapa tadi, ada surat doktor tu, barulah boleh dipindahkan dalam orang tu. Wali ditukarkan kepada saudara lelaki seibu sebapa. Kita pun kena tengok juga tu. Kan kita nak urusan nikah tu, tengok tentang wali ni. Tak boleh adik abah ada tiba-tiba adik kan, adik-beradik dia tiba-tiba ganti je. Tak boleh. Mestilah sah betul-betul. Mana yang sah, apa yang telah ditulis oleh jabatan tu. Tukar pada tu. Lepas tu dalam borang tu disediakanlah surat doktor tu, hospital tu, tentang dia betul-betul dia tu tak boleh bercakap. Jadi wali tu, apa ni, pejabat catat dah kata tu, wali tukar kepada lelaki, bapa tak boleh bercakap. Dia tulis catat itu. Tu kita tak faham. Nak urusan nikah kahwin ni, mestilah pengesahan tu. Kan, pengesahan daripada jabatan tu. Yang keempat, lepas adik-beradik tu tak ada, adik-beradik lelaki pun tak ada. Adik-beradik lelaki sebapa. Satu abah. Mak lain-lain lah, tapi abah sama. Kan? Yang kelima, anak saudara kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik seibu sebapa, anak dia tu. Kan? Yang keenam, anak saudara. Ya, anak kepada adik-beradik lelaki sebapa. Yang keenam. Tadi seibu sebapa. Lepas tu anak dia, anak adik-beradik sebapa. Abah sama, cuma mak lain-lain. Yang keenam. Yang ketujuh, barulah saudara seibu sebapa, yakni adik-beradik lelaki kepada bapa yang seibu sebapa. Bapak saudara, kendian bapak saudara tu, adik-beradik dulu. Mula abah, lepas tu atuk, kan? Atuk tak ada, adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik ibu bapa pun tak ada lelaki, kan? Adik-beradik lelaki yang satu bapa, mak lain-lain. Lepas tu anak saudara dulu, kan? Anak saudara iaitu adik-beradik lelaki seibu sebapa. Anak saudara pada pengantin perempuan tu lah, anak saudara kan. Yang keenam, anak saudara kepada adik-beradik lelaki sebapa. Anak saudara daripada adik-beradik lelaki tadi satu bapa, mak lain-lain. Anak dia. Yang ketujuh, barulah bapa saudara seibu sebapa. Adik-beradik abah kita tu. Abah kita siapa adik yang lelaki kan? Ataupun abang yang lelaki apa? Mana adik-beradik abah siapa seibu sebapa. Tu yang ketujuh. Yang ke-8, tak ada juga tu, bapa saudara sebapa. Bapa saudara tu dia adik-beradik tu dia satu abah.
mak lain-lain, pak saudara tu. Dia adik-beradik dengan abah tu tadi, tapi mak lain-lain. Itu yang ke-8. Yang ke-9 barulah pergi kepada sepupu lelaki. Ya, sepupu lelaki kepada bapa saudara yang seibu sebapa. Sepupu tu abah adik-beradik dengan abah dia. Anak adik-beradik dengan abah tu yang lelaki. Satu adik-beradik tu seibu sebapa. Yang ke-10 barulah sepupu daripada anak adik-beradik abah tadi, tapi sebapa, mak lain-lain. Tu dia 10 kan. Dia punya senarai wali-wali yang mana dulu. Yang mana dulu, mana yang kemudian. Jika kesemua wali di atas tak ada, jika semua wali di atas tak ada, wali adalah wali raja. Itu kata wali hakim tu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sultan, yakni pemerintah, menjadi wali bagi sesiapa yang tidak ada wali. Tapi tak ada katakanlah sultan nak nikah kan, tentulah ada yang dilantik wakil kepada raja. Tu adalah kan, kat jabatan tu adalah dia wali hakim yang telah dilantik. Itu pun yang melantik itu Tok Kelana kan, Tok undang lah. Kalau Somban Tok Kelana lah, undang lah. Kalau tempat, kalau Gombau ke apa, undang dia lah. Wakil kepada, undang tu wakil raja lah kan, menyerahkan mentah tauliah wali hakim. Jadi tak boleh imam jadi tak boleh imam dah kan. Abah tak ada, tak boleh. Mana dia kena pergi nikah di pejabat wali hakim. Anak lelaki tidak boleh menjadi wali kepada ibunya. Mak nak kahwin, anak lelaki tak boleh. Anak lelaki dan cucu lelaki tidak boleh menjadi wali kepada ibu atau neneknya. Anak tidak boleh menjadi wali untuk mengawinkan ibunya kerana kedua-dua tidak mempunyai perkongsian dalam keturunan. Ini kerana ibu dan anak lelakinya dinasabkan kepada bapa masing-masing. Mana kita keturunan kita nasab daripada sebelah abah, tak ada mak dah. Tapi kalau kita kau datuk tu kan kuasa dekat perempuan kan, perempuan punya datuk, tapi lelaki yang jalan kojo kan. Tapi datuk tu perempuan ikut adat kan. Ikut adat kita ni 9 ni lah, dulu lah, sekarang ni tak tahulah kan. Dah ni dah kurang dah adat ni. Kalau ada datuk kampung dulu daripada adat tu kan, yang tu ibu dia kena ibu sako, dia kata tu kan. Ibu sako. Tapi ikut syarak dia tak ada kan, mestilah nasab tu daripada lelaki. Ini kerana ibu dan anak lelakinya dinasabkan kepada bapa masing-masing, kecuali anak lelaki kepada bapa saudara ibu. Oleh itu, jika terdapat anak lelaki kepada anak lelaki bapa saudara ibu, cucu bapa ke, cucu bapa saudara ibu, dan tidak ada wali lain yang lebih hampir, dia boleh mengawinkannya. Sebelah apa juga, sebelah pak saudara lah kan, sebelah saudara lelaki. Syarat wali, nak jadi wali pun ada syarat dia. Sama ada bapa ataupun bukan disyaratkan dengan syarat-syarat yang berikut.
Yang pertama Islam. Islam kan, bapak tu orang kafir tak boleh lah. Dia orang kafir tak boleh mengawinkan perempuan Islam kerana tidak ada kuasa, tidak ada kekuasaan wali orang kafir terhadap orang Islam. Ini firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 141. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Juga kerana wali dalam perkahwinan merujuk kepada golongan asabah dalam masalah harta pusaka. Dalam masalah ini orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara satu sama lain. Nak mengerti pusaka kan? Kalau dia kafir keluar Islam, dia tak dapat bahagian. Kan? Dia murtad, kan? Taraf dosa besar. Tak semayang dosa besar. Kan? Tak puasa, samalah tu. Tidak, dia mestilah dia ni amanah. Ya, adil, dia menjaga. Dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Kan dosa-dosa kecil pun bukan dosa besar. Berarti jangan jaga maruah, jaga kita orang Islam. Jangan kencing berdiri ke jalan. Kan? Kencing di jalan. Berjalan dengan kaki ayam dan sebagainya. Kaki ayam je. Oleh itu orang fasik, fasik ni yang usahlah. Dia tak boleh mengawinkan perempuan yang beriman. Bahkan hak menjadi wali berpindah kepada wali selepasnya jika dia seorang yang adil. Kalau dia tak boleh, Adan tak boleh lah. Adan ni perangai Adan ni banyak dan Rasul banyak semayang lah, kau tahu lah Adan. Mana dia tukarlah kepada anak kau. Abah dulu atuk kan, abah lah nikah kan. Dia dah sedarkan diri dia tak boleh nak jadi wali, tak ikut syarat kan, tak lengkap syarat dia nak jadi wali. Jumpa abah abah nikah lah kan. Syekh tak sanggup lah kan. Tak ada abah dah meninggal. Itulah anak, kau ada anak tu yang alim kan. Kan kalau anak sama je, tak payah carilah yang sama taraf mengikut 10 susunan tadi kan. Tak ada payah. Dia wakillah kepada juru nikah kan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak ada pernikahan melainkan dengan wali yang mursyid. Kan? Wali yang mursyid. Kan senang nak jadi wali kan. Kita dah tua-tua ni kan. Kita jagalah diri kita. Okay, di sini ni semua okey lah. Kan? Ni semua okey. Kan boleh, ni semua boleh jadi wali kan. Imam Syafi'i berkata, maksud mursyid dalam hadis di atas ialah adil. Adil ni dia amanah lah. Amanah kepada diri dia terhadap Allah SWT. Kan Allah dah bagi kita tanggungjawab yang perlu kita amanahkan. Juga kerana fasik adalah kekurangan yang boleh merosakkan persaksian. Orang nak disaksi pun jam tu juga kan. Fasik pun boleh merosakkan persaksian. Oleh itu orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkahwinan. Kan dia beriman kan, tapi itulah dia hidup itu rosak. Semayang tak hendak, puasa tak hendak, tak hendak kan. Kencing berdiri kan. Apa itu ke jalan kan.
Sesetengah ulama ulama fiqh berpendapat keadilan tidak menjadi syarat dalam perkahwinan, kerana hak menjadi wali berdasarkan hak asabah. Itu sesetengah ulama fiqh lah. Hak asabah ni yakni warisan membawa maksud wali sangat mengasihi dan merahmati serta memberi kebaikan kepada orang yang dijaga, kasih sayang dan rahmat. Ini tiada bezanya di antara keadilan dengan selainnya. Okey. Sekejap. Banyak yang cerita saksi wali ni, kan? Ada 7 ya syarat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Sayyidina Muhammad Rasulullah. La haula wala. Ini baru syarat lagi kan. Banyak ya yang berkaitan masalah-masalah wali, banyak timbul wali engkar lah, wali apalah kan, wali mujbir kan. Nanti yang akan datang kita sambung lagi bab apa ni? Bab wali ni kan, tentang rukun nikah ni, tentang wali ni, rukun yang ke 3 kan, wali. Jadi syarat tadi baru 2 ya. Yang pertama Islam, yang kedua adil. Adil ni dia amanah lah, dia jaga tentang diri dia. Jadi juga kerana mensyaratkan adil kadang-kadang menimbulkan kesulitan yang besar. Ini disebabkan kurangnya bilangan orang yang adil, terutamanya pada masa ni.
tak pernah diketahui orang fasik. Macam mana nak dilarang dia ni mengawinkan anak perempuan dia? Takkan nak kita kau ni tak boleh jadi wali dia dah. Mana boleh kita buat macam tu kan? Tu terserahlah kepada dia sendirilah kan. Tak bolehlah kita, manalah kita nampak hal dia. Mana kita tahu dia tak semayang, mana tahu dia ada semayang apa semua kan? Mana kita tahu kan? Ni kau ni tak boleh jadi wali dia dah. Ini macam ni tak boleh lah. Dan perkataan pandai sendirilah kan. Kalau kita nak cari yang betul-betul ni memang susah lah kan. Jadi nak mengesan kan orang fasik ni kan, tak tahulah kita. Wallahu alam. Yang ketiga, balik, mestilah balik kan, dah cukup. Yang keempat, berakal. Syarat dia mestilah dia tak gila ataupun dia tak pitam. Tiba-tiba dah nak nikah tu datanglah pitam ni. Dia jatuh dah kan. Betul hilang akal lah tu kan, masa pitam tu kan. Tunggulah dia sadar sekejap. Yang kelima, tak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan. Jadi seorang yang tidak jelas pandangannya disebabkan terlalu tua atau cacat akal, tidak boleh menjadi wali kerana tidak mampu memilih pasangan yang sekufu. Jika wali sakit dan pengsan disebabkan sakit, perlu menunggu sehingga dia sadar, kerana pengsan yang dihadapi hanya sekejap. Ia umpama tidur. Macam itulah, macam yang saya ceritakan tadi. Abah tu sakit, dia nak kahwin kan, daripada tahun lepas lagi. PKP je pasal tak dapat tangguh. Bulan 2 tahun lepas, bulan 2 dia tak kahwin. Bulan 2 ni abah stroke pula kan. Datang ngadu, abah stroke, tak boleh nak bercakap betul apa. Dia kata pergi pejabat. Mana boleh pejabat? Pejabat tanya kat mana, ada kat rumah. Dia suruh pergi hospital. Bawa pergi hospital. Masuk wad, minta surat doktor. Baru pergi pejabat balik. 2 hari nak menguruskan tu kan. Tu nasib baik cepat dia bertarik. Hari Jumaat nak nikah, hari Khamis baru selesai, baru dapat pengesahan wali kan. Yang keenam, wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih. Maksud orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih, iaitu mereka yang suka membazir harta dia. Mereka tidak boleh mengurus diri. Tentulah lebih utama bagi lagi mereka tidak boleh menguruskan orang lain. Dia ni tak tentu arah lah kan. Yang ketujuh, bukan orang yang ihram. Tu dia syarat-syarat wali ada 7. Jika syarat di atas tidak ada pada wali yang terdekat, hak sebagai wali berpindah kepada wali selepasnya yang memiliki syarat-syarat wali yang sempurna, kecuali dalam masalah wali yang berihram. Ia tidak berpindah kepada wali selepasnya kerana berihram tidak membatalkan hak-hak wali selagi dia masih adil dan boleh melihat. Cuma yang dilarang ialah mengawinkan sahaja. Walau bagaimanapun dalam keadaan wali berihram, hak mengawinkan berpindah kepada pemerintah. Dia abah ni sedang umrah tu kan, ataupun sedang buat haji, dia nak kahwin tak kan. Jadi wali tadi berpindah kepada wali hakim. Tu tentang syarat wali. Kemudian bahagian-bahagian wali, itu insya-Allah yang akan datang kita sambung kan. Itu yang dapat kita ambil sikit. Itu pun dah terlebih sangat dah waktu syak dah kan. Jadi minta maaf terlebih
Waktu kata Nabi syarat dia tadi. Ya, ada 7 syarat tu. Tapi kita bincangkan mana yang penting-penting lah. Kan untuk kita faham macam mana kita nak jadi seorang wali. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fanali asbajma'in. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Allahumma warzuqna fahma, warzuqna fahma, warzuqna fahma. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairil Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu ala alamin.